Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kerana dapat berjumpa sekali lagi dengan Ramadan tahun ini. Krisis penularan virus COVID-19 telah mencetuskan kebimbangan pada negara kita, global serta negara-negara umat Islam seluruhnya. Mari sama-sama kita muhasabah diri kesan-kesan tarbiyah Ramadan tahun lalu agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Baqarah ayat 182 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Beberapa hari yang telah ditetapkan, maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit ataupun dalam perjalanan musafir, maka gantikanlah pada hari yang lain. Dan atas mereka yang membayar fidyah, makanan bagi orang-orang miskin, dan barang siapa yang bertatawwu, melebihkan bayaran fidyahnya, maka itu adalah lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Agar kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengerti. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Sebelum kita menjalani ibadah puasa kita ini, adalah lebih baik kita bertanya kepada diri kita, apakah persiapan kita untuk Ramadan tahun ini? Bagaimana kita mendidik ahli keluarga kita dan menghidupkan Ramadan tahun ini? Apakah kesan ibadah Ramadan pada jiwa kita dalam menuju ketakwaan? Dan akhir sekali, apakah falsafah ibadah Ramadan pada kesihatan kita? Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani ibadah puasa ini mahu membersihkan rohani kita dan menjauhkan daripada sifat-sifat keji ataupun madmumah, yakni mengikut hawa nafsu. Kerana selama 11 bulan kita berada dalam keadaan zon selesa. Sama ada makan minum kita, tidur kita, dan keadaan hidup kita ni sentiasa dalam keadaan zon selesa. Tapi apabila tiba-tiba datangnya cubaan, fitnah, bala, kita diuji dengan berbagai-bagai macam malapetaka, di antaranya coronavirus, maka keadaan hidup kita tiba-tiba berubah. Maka dengan ini datangnya Ramadan menyambut kembali, mahu benar-benar membersihkan rohani dan menjauhkan kita daripada sifat-sifat yang keji. Ibadah Ramadan datang untuk kembalikan kita kepada sifat fitrah manusia yang sebenarnya,
menginsankan qalbul insan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Untuk setiap umat kami telah aturkan undang-undang dan peraturan hidup yang jelas. Jika Allah kehendaki, Dia akan menjadikan kamu semua satu ummah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau kita balik kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Ada di kalangan kita telah berpuasa 50 tahun. Ada di kalangan kita yang telah berpuasa 40 tahun. Dan ada juga di kalangan kita yang telah berpuasa selama 30 tahun dan seterusnya. Tetapi apabila kita lihat keadaan fenomena umat Islam, adakah benar-benar mereka menjadi mukmin yang gagah, yang kuat dan sihat tadi? Apabila setelah menjalani ibadah puasa selama 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Satu statistik di dalam Straits Times bulan Disember 2014 agak mengejutkan kita, kerana kenyataan itu mengatakan Malay population are the most unhealthiest group in Singapore. So latest statistics from the National Disease menyatakan demikian, bahawa mereka mengatakan although Malays account for 13.5% of the population, they make up of 24.4% of people on dialysis. Malays, both men and women, are also at significant higher risk of suffering a stroke than people of other races. Jadi mengikut statistik tadi, terdapat bilangan pesakit-pesakit diabetes, kencing manis, ataupun pesakit yang mengalami buah pinggang yang tidak berfungsi, serangan jantung, termasuk di dalam dipanggil Malay community. Jadi kita muhasabah diri kita, mengapa kita menjadi umat yang dikatakan Malay population are the most unhealthiest group in Singapore, sedangkan kita adalah umat Islam, menjalani ibadah, begitu juga telah menjalani ibadah puasa bertahun-tahun lamanya. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita perlu mengambil berat mengenai setiap makanan kita ketika berbuka dan bersahur. Kita perlu muhasabah melihat cara kita berpuasa. Makanan adalah salah satu sumber asas dalam kehidupan kita. Setiap manusia yang bernyawa perlukan makanan untuk terus hidup. Nah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat sesuai untuk kita merubah pola hidup kita ataupun cara hidup kita, untuk memastikan tubuh badan kita terhindar daripada segala penyakit-penyakit, di antaranya adalah penyakit kronik tadi. Apakah mukjizat Ramadan? Para ahli ilmuwan telah mendapati manfaat luar biasa tentang adanya mukjizat puasa Ramadan bagi kesihatan manusia. Meskipun puasa Ramadan aman untuk semua orang yang sihat, dan beberapa keadaan bagi orang yang sakit tertentu, di antaranya chronic diseases. Namun dalam keadaan penyakit tertentu yang seseorang haruslah berjumpa dengan doktor dan mengikuti rekomendasinya, sama ada berdiet atau aturan makan yang baik, ataupun dengan gaya hidup sihat untuk mengatasinya, maka puasa menurut satu kajian saintifik yang dilakukan oleh College of Medicine, King Saud University pada 1990, mengatakan it has been proved
that fasting does not pose a danger to most diabetes patients. Rather, it may to be beneficial for most of them. Kajian ini telah membuktikan bahawa puasa tidak mendedahkan bahaya kepada pesakit-pesakit diabetes. Malah, ia akan memberi manfaat dalam mengatasi penyakit mereka. Fasting is a remedy of a number of serious diseases, the most important of which include the following. Puasa itu merupakan penawar bagi berbagai-bagai penyakit yang serius, dan di antara perkara-perkara yang penting, di antaranya mereka mengkaji bahawa puasa dalam Islam merupakan penawar syifa bagi orang yang mempunyai gastrik ataupun acidic. Banyak di kalangan mereka yang mempunyai gastrik memberi alasan mereka tidak berpuasa. Sebenarnya dengan berpuasa lah mereka dapat mengatasi penyakit gastrik itu. Hence, it helps in healing stomach ulcer, dan bahkan kajian itu mengatakan dengan berpuasa ia dapat menyembuhkan ulcer perut, dan ia merupakan ubat yang sangat sesuai mengikut Dr. Muazzam, McAlin dan Hussein pada kajian mereka yang telah dilakukan di College of Medicine, King Saud University. Seterusnya dikatakan fasting, its effects on health and disease, basic principles and clinical practice. Kajian itu membuktikan, mengatakan fasting does not pose a danger to nursing mothers or pregnant women. It does not alter the chemical composition or cause any metabolic changes in the body in nursing mothers or during the early and middle months of pregnancy. Dikatakan bahawa menjalani ibadah puasa itu tidak mendedahkan bahaya kepada ibu-ibu yang menyusukan anak ataupun ibu-ibu hamil, dan ia juga tidak merubah satu komposisi chemical ataupun membuatkan perubahan pada badan tubuh ibu yang sedang menyusukan anak, sama ada ketika tahap permulaan, pertengahan, ketika mengandung. Ini di dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 1981. Dan tambahan lagi dikatakan, it was found that fasting have a great deal accompanied by moderation in eating and drinking, doing regular activities. Mengikut Dr. Ines, Dr. Thomas dan Badger dalam artikel mereka Reproductive Function During Fasting 1981. Dan mereka mengatakan dalam kajian mereka bahawa menjalani puasa itu mempunyai sesuatu yang sangat besar, diikuti dengan kesederhanaan dalam makan minum dan melakukan aktiviti-aktiviti yang berterusan. Seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan barakat kepada orang-orang yang berpuasa, seperti yang ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Ibnu Sunni, Abu Nu'aim, sabda Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Dengan berpuasa akan diperolehi manfaat secara biopsychosocial, berupa sihat jasmani, rohani dan sosial. Maka dari itu, ikhwatul iman, rahasia kesihatan yang dijanjikan dalam berpuasa ini yang menjadikan daya tarik para ilmuwan untuk membuat penelitian, kajian-kajian dengan berbagai aspek dalam kesihatan. Seterusnya, dalam kajian saintifik atau mereka katakan scientific miracle in fasting, kajian itu telah membuktikan, mengatakan bahawa
kajian saintifik dalam puasa membuat tubuh menjadi lebih sihat. Sadaqah Rasulullah. Pada saat bulan Ramadan khususnya, umat Islam melakukan ibadah puasa sesuai dengan tuntutan syariat. Manfaat berpuasa sangat banyak untuk kesihatan tubuh. Hal ini kerana puasa dikaitkan dengan proses detoxification ataupun pengeluaran zat racun dari tubuh badan kita. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan otak. Ketika kita berpuasa itu dia memberi rangsangan kecerdasan kepada otak kita. Puasa dapat meningkatkan neurotropic yang diturunkan dari otak, yang membantu tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel-sel otak. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan fungsi otak kerana penurunan jumlah hormon kortikal pada saat berpuasa yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ataupun adrenal gland, dapat membuat seseorang itu menurunkan tingkatan stres tadi. Apabila puasa itu dapat menurunkan tingkatan stres, ia dapat meningkatkan kemampuan otak. Hadirin hadirat seterusnya, ibadah puasa juga membantu jaga kesihatan jantung dan pembuluh darah kita. Sakit jantung merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kajian itu membuktikan bahawa berpuasa memiliki kesan yang baik untuk kesihatan jantung. Ketika berpuasa, tubuh melakukan peningkatan HDL ataupun High Density Lipoprotein dan penurunan LDL Low Density Lipoprotein yang baik untuk kesihatan jantung dan pembuluhan darah kita. Seterusnya, dikatakan umat Islam ataupun seseorang yang menjalani ibadah puasa, tak kira lah sama ada dia Muslim ataupun bukan, dapat menurunkan kadar kolesterol. Kajian-kajian telah banyak dilakukan oleh doktor-doktor Muslim maupun bukan Muslim. Menurut kajian itu mengatakan penurunan berat badan pada saat berpuasa merupakan salah satu manfaat berpuasa tadi. Dengan berpuasa itu dapat menyembuhkan separuh daripada penyakitnya. Sebuah penelitian di Universiti Emirat Arab menyimpulkan bahawa orang yang berpuasa terjadi pengurangan kadar kolesterol dalam darah. Apabila kadar kolesterol dalam darah rendah, ia dapat meningkatkan kesihatan jantung sehingga dapat mengurangi risiko terserangnya penyakit jantung ataupun dipanggil stroke. Yang kelima, ibadah puasa dikatakan protection against health problem and disease. Mengikut kajian ini oleh Dr. Albiri dan Ahmad Al-Qadi, Riyadh University, fasting strengthens the immune system and protects the body against many diseases. Berpuasa dapat menguatkan sistem kekebalan dan melindungi badan kita daripada berbagai-bagai penyakit. Dan berpuasa juga improves the functioning of cells. Dia dapat meningkatkan fungsi sel-sel dalam tubuh badan kita. And it raises a number of kinds of antibodies in the blood. Dan ia dapat meningkatkan berbagai-bagai jenis antibody dalam saluran darah kita. And stimulate, memberi rangsangan kepada aktiviti imun. Puasa dapat merangsang aktiviti daya tahan dalam tubuh badan kita. Itu kajian yang ke-6 tadi. Yang ke-7, dengan kita menjalani ibadah puasa, ia dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi. Kita mengetahui bahawa selama 11 bulan kehidupan kita, pola hidup kita, gaya hidup kita dengan makan berlebih-lebihan, berpuasa adalah salah satu cara tepat untuk mengubah. Itu cara yang tepat untuk mengubah
gaya hidup kita yang tidak sihat kepada pola makanan, daripada pola makanan yang buruk tadi. Selama kegiatan berpuasa dapat menghentikan kebiasaan, di antaranya mungkin kebiasaan merokok, sama ada mengurangkannya ataupun terus meninggalkannya, ataupun makan makanan yang berminyak, bermanis, terlalu manis ataupun sebagainya. Selalunya dalam kita menjamu ketika membuka puasa, kadang-kadang kita terlepas pandang. Sedangkan Nabi SAW awal-awal sekali ketika membuka puasa, Nabi akan meminum air putih dan Nabi SAW akan makan tamar tadi. Kenapa tidak buah lain? Contohnya, bukan bererti buah lain semua tidak boleh, boleh. Tetapi kajian telah membuktikan bahawa seseorang yang berbuka puasa dengan buah kurma itu, ia dapat memberi energi, tenaga yang segera pada tubuh badan kita. Berbeza dengan kita minum air-air lain ataupun buah-buahan lain. Tapi setelah kita makan tamar bersama dengan buah-buahan lain, itu tidak mengapa. Seterusnya dikatakan dengan berpuasa kita dapat berfikir dengan lebih tajam dan lebih kreatif tadi. Puasa dapat membuat fikiran kita menjadi lebih tenang dan cergas. Menurut sebuah penilaian fikiran mengatakan budaya berpuasa dapat membuat seseorang itu bekerja lebih cerdas dan cergas. Mereka membuat kajian kepada para pelajar-pelajar universiti ketika menghadapi ujian tahun akhir. Mereka membuat kajian antara pelajar yang berpuasa ketika murajaah dan menduduki peperiksaan mereka, terbukti lebih baik keputusan mereka kalau berbandingkan dengan pelajar-pelajar yang tidak berpuasa. Kerana dengan kita sahur, kemudian kita berpuasa, perut kita kosong, fikiran kita tenang dan cergas. Jadi banyak kajian-kajian telah membuktikan mereka yang berpuasa ketika menghadapi peperiksaan, mereka mendapat keputusan yang baik dengan gaya hidup yang sihat. Selanjutnya, ibadah puasa juga dapat mengontrol berat badan kita. Berpuasa dapat membuat tubuh badan kita lebih mudah untuk menurunkan berat badan, tetapi bukanlah tujuan niat kita berpuasa ni untuk menurunkan berat badan ataupun diet, tidak. Tapi kita hendak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang bertakwa. Kita tidak perlu melakukan diet berlebihan untuk menurunkan berat badan, namun dengan makan makanan yang secukup, yang seimbang. Tetap kita makan makanan yang seimbang serta diet yang sihat selama ketika kita bersahur dan begitu juga ketika kita berbuka puasa. Dan ketika kita berpuasa, ketika kita bersahur dan berbuka puasa, kita makan mengikut peredaran perjalanan bulan dan matahari. Jadi mengikut kajian, satu kajian oleh Dr. Yusuf Al-Hajj mengatakan di dalam otak kita ni ada satu pineal gland, maknanya ada kelenjar pineal, yang mana apabila kita makan tepat pada waktu-waktu solat, ia akan mengeluarkan satu melatonin yang diperlukan oleh otak kita dan begitu juga badan kita untuk memberikan kesihatan. Jadi apabila kita makan, waktu sahur itu sudah hampir waktu azan subuh, dan kita berbuka puasa pula betul-betul ketika azan maghrib. Jadi kalau ini kita dapat lakukan setelah bulan Ramadan, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang paling sihat, sesuailah dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Dan begitu juga dalam firman Allah tadi dalam surah Baqarah ayat 182 dan 83,
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Agar kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengerti, sekiranya kamu faham, dan sekiranya kamu benar-benar menghayati ibadah puasa itu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi itu saja secara ringkas dalam tazkirah Ramadan saya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk berubah gaya hidup kita, pola hidup kita, dengan mengambil makanan-makanan yang sihat ketika kita bersahur dan mengambil makanan-makanan yang sihat ketika kita berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamualaikum.